بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma akhbaruha? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala zahriha, an taqul 'amila kaza wa kaza yawma kaza wa kaza. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadhihi akhbaruha, atau kama qala, hadis riwayat At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sepotong ayat. Firman Allah, yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ayat daripada surah Al-Zalzalah. Allah berfirman, pada hari itu bumi akan cerita segala cerita yang disimpan dia selama ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini cerita kepada kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari ketika Nabi duduk sama dengan sahabat. Tiba-tiba Nabi baca sepotong ayat ini. Allah kata, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Allah sebut dalam ayat tu, Allah kata pada hari itu bumi akan cerita segala-galanya. Bumi yang kita duduk pijak hari-hari ini tak pernah dia bercakap sikit pun. Dia tak pernah merongot. Dia tak pernah buka mulut. Melainkan sengap sunyi semata-mata. Tiba-tiba bumi yang sengap sunyi, yang tak pernah bunyi suara ini, tiba-tiba Tuhan kata dalam Quran, pada satu hari esok ni dia akan bercerita. Bila Nabi SAW baca ayat itu, Nabi tanya kepada sahabat. Nabi kata, atadruna ma akhbaruha? Nabi kata, hampa tahu tak apa cerita yang akan diceritakan oleh bumi itu? Yang katakan sampai satu hari esok ni bumi ni akan bercerita. Cerita apa? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam.
Sahabat-sahabat jawab dekat Nabi, dia berkata Allah dan Rasul sahaja yang tahu, kami tak tahu. Yang kata bumi satu hari esok akan bercakap, dan apa cerita yang dia akan cakapkan kami tak tahu. Yang tahu ni Allah dan Rasul sahaja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha. Nabi kata yang bumi ni akan bercakap esok ni ialah dia akan cerita dan dia akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap manusia. Di hari akhirat esok, bumi dia akan menjadi witness, dia akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap manusia. Bima amila ala zahriha, apa yang manusia ni buat masa hidup atas belakang dia dulu. Bumi yang hari ini tak bunyi suara, bumi yang hari ini tak pernah kata apa-apa, rupa-rupanya dia memendam rahsia. Setiap benda yang kita buat masa kita hidup di atas dunia ni, rupa-rupanya bumi ni dia rekod semua. Bila sampai masa dia esok ni, dia akan cerita di depan Allah Subhanahu wa taala setiap satu benda yang kita pernah buat masa kita hidup atas belakang dia. Antaqula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi ni akan bagi tahu Tuhan, amila kaza wa kaza yauma kaza wa kaza. Bumi ni akan cerita pada Tuhan, dia kata dia ni dah buat bagian-bagian pada hari sekian-sekian. Bumi akan cerita secara detail depan Tuhan, dia kata dia ni masa dia hidup di atas dunia dulu, pada hari sekian-sekian, dia sudah buat benda bagian-bagian. In detail, secara detail, dia akan cerita di depan Allah Subhanahu wa taala sekaligus dia menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala atas segala tingkah laku kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata fahadhihi akhbaruha. Inilah beritanya, inilah ceritanya yang akan dicerita oleh bumi di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hati-hati dengan tingkah laku dan dengan tutur kata kita. Kerana kita akan didakwa atas setiap tingkah laku dan atas setiap patah perkataan yang terbit di mulut kita masa kita hiduplah ni. Hari kiamat ini sangat dahsyat. Sekejap lagi insya-Allah kita akan baca surah Al-Haqqah, cerita kiamat. Satu cerita yang sangat dahsyat sehingga kan Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza ja'atis sakhah. 6 harakat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Surah Abasa ayat 33 sampai 42. Tuhan sebut dalam ayat itu fa idza ja'atis sakhah. Maksudnya apabila mai kepada hampa semua
tiupan sangkakala yang memekakkan telinga. Tuhan kata akan mai satu saat, satu ketika, satu masa sangkakala akan ditiup. Dan bunyi sangkakala ini, dia kata boleh memekakkan telinga. Bunyinya pun dah dahsyat. Belum cerita apa nak jadi selepas bunyi itu. Bunyi dia tu sudah dahsyat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Tuhan kata bila bunyi sahaja sangkakala, manusia lari daripada saudara dia. Takut. Wa ummihi wa abih. Bukan sahaja manusia lari daripada saudara dia, dia lari pada mak dan ayah dia. Satu insan, satu manusia yang manusia cukup sayang semasa hidup di atas dunia ni siapa tuan-tuan? Mak. Tapi bunyi sangkakala ini menyebabkan manusia lari pada mak sendiri. Manusia apabila sangkakala ditiupkan, apabila kiamat nak jadi, manusia sudah jadi selfish. Sudah jadi penting diri sendiri. Manusia sudah tidak peduli mak, sudah tidak peduli ayah. Wa sahibatihi wa banih. Manusia sudah tidak peduli isteri. Manusia sudah tidak peduli anak. Ayat ni nak habaq kat kita, kata bila kiamat ini dahsyat. Dahsyat dia sampai dia boleh menghilangkan sayang manusia kepada orang yang biasanya dia sayang. Sesetengah manusia, mak itulah sosok tubuh yang dia paling sayang. Dia lari tinggal mak dia. Sesetengah manusia, bini itulah yang dia paling sayang. Dia lari tinggal bini dia. Sesetengah manusia, anak adalah manusia yang dia paling sayang. Dia lari tinggal anak dia. Likulli mri'in yawma idzin sya'nun yughni. Tuhan kata pasal apa? Pasal pada hari itu, pada hari sangkakala ditiupkan itu, everybody, everyone, tiap-tiap seorang manusia itu ada urusan yang menyibukkan dia. Dia ada hal itu sangat menyibukkan dia. Sampai dia tak ada nak fikir mak dia. Sampai dia tak ada nak fikir pak dia. Sampai dia tak ada nak fikir bini dia. Sampai dia tak ada nak fikir anak dia. Pasal apa? Pasal dia duk fikir nak selamat diri dia. Wujuhun yawma idzin musfirah. Tapi Tuhan kata, pada hari kiamat ditiup, pada hari sangkakala ditiup dan berlaku kiamat, pada hari itu ada wajah-wajah manusia yang musfirah, yang berseri-seri. Ada. Macam mana masa hidup atas dunia, ada orang Islam, ada orang kafir. Maka demikianlah pada hari akhirat ada manusia yang Allah bagi dekat dia muka yang musfirah, muka yang berseri-seri, dhahikatun mustabshirah. Dia boleh ketawa, dia boleh bergelak dan bergembira. Bila berlaku kiamat, itu hari kegembiraan bagi dia. Selepas selesai hal kiamat, dia gembira. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata ada manusia yang wajah mereka pada hari itu ghabarah, berdebu, penuh debu. Tarhaquha qatarah. Menutupi wajah mereka itu dengan kegelapan dan susah. Satu pihak berseri-seri gembira, satu pihak muka macam berdebu, macam keruh. Sana pasal apa yang dia percaya selama hidup dia, hari ini menjadi kenyataan. Hak ni, benda hak dia tak percaya selama ni, hari ini jadi.
ulaika humul kafaratul fajarah. Allah Subhanahu wa taala kata mereka itu ialah orang kafir yang jahat dan derhaka masa di atas dunia. Yang muka berdebu, yang muka susah ni siapa dia? Orang yang semasa hidup di atas dunia, dia ni kafir. Kafir maksud dia apa? Engkar. Maksud dia apa? Bantah. Masa hidup di atas dunia, tak mau dengar ni Quran ni semua. Masa hidup di atas dunia, tak mau dengar hadis ni semua. Dia kata hadap baca Quran, baca hadis ni ustaz-ustaz kampung. Yang kerja ustaz-ustaz kampung ni ialah menakut-nakutkan orang kampung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampai di kampung akhirat esok, dia tahu siapa betul, siapa salah. Adakah yang Allah habaq dalam Quran ini betul? Ataupun apa yang Allah habaq dalam Quran ini nonsense? Benda mengarut sia-sia, tak payah percaya. Bukan kata kiamat. Hari mati dia sudah tahu betul ataupun salah benda yang dia duduk dengar selama ini. Dalam sebuah ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah wal amru yawma idzin lillah. Sadaqallahul azim. Al-Infitar ayat 19. Allah sebut dalam ayat itu, hari kiamat itu adalah hari yang mana tak ada satu orang pun yang boleh tolong orang lain. Bila jadi kiamat ini, satu hari, la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tak ada satu orang manusia boleh tolong satu orang lain. Walau orang tu mak dia, walau orang tu ayah dia, walau orang tu isteri dia, walau orang tu anak dia. Dia tak boleh tolong siapa pun bila berlaku kiamat. Wal amru yawma idzin lillah. Tuhan kata semua urusan pada hari kiamat itu di bawah kontrol Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian Allah Subhanahu wa taala duk bagi peringatan demi peringatan dekat kita semua supaya tumbuh dalam hati kita rasa takut pada dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wastama'a al-idhna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا أو كما قال hadis sahih riwayat At-Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, kaifa an'am. Satu hari Nabi di depan sahabat semua, Nabi kata, kaifa an'am. Macam mana saya nak berseronok? Macam mana saya nak bergembira? Wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna. Sedangkan malaikat Israfil yang kerja dia nak tiup sangkakala itu sudah meletakkan sangkakala di mulut dia. Ni 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu Nabi kata, macam mana hampa ingat aku ni nak berseronok, aku ni nak bersuka, sedangkan Tuhan dah bagi tahu dekat aku. Kata malaikat Israfil yang tugasnya nak cup sangkakala ni, dia dah letak dah sangkakala di mulut dia. Maknanya kiamat ni at any time boleh jadi. Kalau kiamat boleh jadi bila-bila masa, hampa expect kata aku nak berseronok macam mana? Nabi kata,
Wastama'al idhna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh. Dia kata malaikat ni duk tunggu izin daripada Allah Subhanahu wa taala, suruh dia cup sangkakala. Allah suruh saja dia akan cup. Faka'anna dhalika thaqula ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata lagu tu, sahabat-sahabat ni rasa berat hati, berasa takut, berasa susah hati. Pasal cara Nabi habaq tu, kiamat ni anytime boleh jadi. Cara Nabi habaq tu, sahabat jadi takut. Tuan pernah baca hadis cerita pasal Nabi habaq dekat sahabat pasal Dajjal. Nabi duk habaq pasal Dajjal kepada sahabat-sahabat ni dalam satu kebun kurma. Cara Nabi duk cerita pasal Dajjal ni, saat-saat Nabi angkat suara, saat-saat Nabi pelan suara, saat-saat Nabi angkat suara, saat-saat Nabi pelan suara, menyebabkan sahabat takut, sahabat rasa macam Dajjal duk main dah kat tepi ni. Ni pula malam ni kita jumpa satu hadis Nabi SAW cerita, kata kiamat sudah dekat. Nabi kata, hamba nak suruh aku seronok. Nak seronok apa bendanya? Dia kata, malaikat yang nak cup sangkakala, dah buh sangkakala di mulut dia. Duk tunggu signal daripada Tuhan aja. Kalau Tuhan kata cup, dia akan cup. Bila Nabi SAW habaq macam tu, sahabat ni thaqula. Thaqula maksud berasa berat, berasa macam within second, within minute, dalam beberapa hari lagi ke, sikit masa lagi kiamat nak jadi, sahabat sudah jadi takut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahum, bila Nabi nampak muka sahabat-sahabat ni dia duk main takut, Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, qulu. Nabi kata tak apa, tapi perbanyakkan sebut di mulut, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Dialah sebagai wakil, Tuhan yang melindungi kami. Alallahi tawakkalna. Kepada Allah kami bertawakal. Nabi kata kiamat adalah satu benda yang akan jadi. Garanti jadi. Bila nak jadi, itu bukan urusan kita, bukan kerja kita. Kita kena selalu duk ingat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup, Allah ada, cukup bagi kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dahsyatnya kiamat ini, dalam sebuah hadis riwayat daripada Bahaz bin Hakim an abihi an jaddih radhiyallahu anhum qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم أو كما قال. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Bahaz bin Hakim, daripada bapa dia, daripada datuk dia radhiyallahu anhum. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata tuan dia, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, innakum mahsyuruna rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhikum. Nabi bagi tahu, Nabi kata hari kiamat esok manusia dibawa ke padang mahsyar dalam berbagai-bagai rupa. Ada manusia yang dibawa, dihalau, suruh pergi berimpun di padang mahsyar ini dalam keadaan rijalan, berjalan kaki nak pergi. Nak pergi ke mahsyar ni dalam keadaan berjalan kaki. Warukbana, tapi ada di kalangan manusia ni perjalanan dia ke mahsyar itu berkenderaan. Watujarruna ala wujuhikum, dan ada juga yang perjalanan dia nak pergi berimpun di mahsyar itu dalam keadaan menyeret muka di atas tanah. Bergantung kepada siapa dia masa hidup di atas dunia. Adakah dia satu orang manusia yang boleh bagi masa
untuk dengar Quran, dengar hadis dan beramal dengan dia, ataupun dia satu orang manusia yang masih hidup atas dunia, tak ada masa untuk Quran, untuk hadis, bahkan menghina Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dia tuan-tuan, yang pertama, hari kiamat pasti jadi. Satu, hari kiamat adalah satu hari yang garanti akan jadi. Yang kedua, kiamat adalah hari yang sangat-sangat dahsyat. Kedahsyatan dia tak boleh imagine dalam kepala. Kesimpulan yang ketiga, tujuan Allah adakan kiamat adalah untuk nak memberi keadilan kepada semua. Kita hidup atas dunia, tidak akan ada keadilan. Berapa ramai manusia yang tak salah dituduh bersalah. Berapa ramai manusia yang terang-terang buat salah, tidak pernah dikatakan dia bersalah. Kiamat akan menentukan orang bersalah dihukum dan orang yang tidak bersalah diberi kemuliaan. Kesimpulan yang keempat, kiamat membuktikan kebesaran Allah dan kebenaran janji Allah. Kiamat membuktikan kebesaran Allah. Pasal apa? Pasal Allah satu-satunya kuasa yang kontrol semua benda pada hari itu. Kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bahkan nak membuktikan janji Allah benar. Kesimpulan yang kelima, hidup atas dunia mau selalu beringat. Kita duk hidup atas dunia ni, mau selalu beringat. Beringat dengan Allah, dengan agama Allah. Beringat. Yang keenam, apa yang kita buat di atas dunia ni, balasan ada di sana. Kalau baik yang kita buat, baik balasan duk tunggu kita. Kalau jahat yang kita buat, buruk balasan duk tunggu kita. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4 muka surat 216. Muka surat 216 suratul Haqqah Makkiyah, iaitu surah yang mengandungi 51 ataupun 52 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. 6 harakat. Mal-Haqqah. Kena baca 6 harakat. Bermula kiamat yang sebenar itu, apa sebenarnya? Dia start macam tu. Al-Haqqah ni maksud dia apa? Saat yang pasti berlaku. Itu maksud dia. Al-Haqqah. Hak maksud dia apa? Benar. Kan kita dulu dengar satu ustaz dulu baca qulil haq walau kana murran. Cakap hak benar walaupun pahit. Hak maksud dia apa? Benar. Al-haqqah maksud dia apa? Saat yang benar dan pasti berlaku. Mal-haqqah. Tuhan sebut, Tuhan tanya. Hampa tahu tak apa yang dimaksudkan dengan al-haqqah itu? Apakah yang dimaksudkan dengan saat yang pasti berlaku itu? Artinya, apa sifat saat itu? Bagaimana hal keadaan saat itu? Apa saat itu? Yakni mukmin dan kafir dapat di hari akhirat itu segala yang dijanjikan Allah dan Rasul di atas dunia. Tu yang kata hari kiamat, apa dia? Hari di mana semua orang akan dapat apa yang Allah janji, apa yang Nabi janji. Hari itu dapat. Kalau Allah janji, hang buat dosa, aku bagi neraka. Hari itu dapat neraka. Wal'iyazubillah. Kalau Allah janji, kata hang buat kebaikan, hang akan dapat pahala, hang akan dapat syurga. Hari itu dapat, insya-Allah. Dia adalah hari di mana Allah nak mengotakan janji dia. Dan pada hari
itu manusia akan dapat apa yang dijanjikan daripada syurga dan neraka, dan daripada bangkit kubur, dan daripada hisab balasan kebajikan dan kejahatan, dan lain-lainnya, bahawa semua itu benar belaka. Semua hak kita duk dengar atas dunia ni, semua hak duk dengar, tapi tak boleh nak bukti bagi mata tengok, hari itu dapat. Hari ni tuan-tuan, orang duk habaq kat kita pasal pahala, pasal dosa. Pernah kita nampak pahala? Tak pernah nampak. Pernah kita nampak dosa? Tak pernah nampak. Terang-terang satu orang bercakap di depan publik, di depan semua orang, dia kata dia tidak boleh terima hukum hudud ni. Dia kata. Terang dia cakap macam tu. Apa jadi kat dia? Takkanlah tak dia apa? Berapa ramai manusia kecewa bila tak ada apa? Kecewa. Ada orang mai tanya saya. Dia kata, Ustaz, awak Tuhan duk biar. Saya kata lagi teruk pada tu berhadap Tuhan biar. Itu tak teruk. Dia bercakap model elok aja. Hak lagi teruk pada tu. Bunuh orang Islam ramai-ramai. Jadi apa? Pasal apa? Pasal Allah kata di sana ada satu hari yang aku akan buktikan apa yang aku kata. Hari itu tak main lagi. Tu baru baca ayat 2 surah Al-Haqqah. Rasa macam nak langkau pi surah yang berikutnya, surah Al-Ma'arij. Yang ni bulan depan pun tak ada lagi ni. Surah Al-Ma'arij ini, surah Al-Ma'arij maksudnya tangga nak naik ke langit. Dalam surah Al-Ma'arij ini, abang dulu, walaupun tak baca lagi, abang dulu. Dalam surah Al-Ma'arij ini apa dia? Dia nak cerita, kata ada manusia, dia tak percaya dengan dosa, dengan azab Tuhan. Dia tak percaya. Dalam surah Al-Ma'arij yang akan datang ni, manusia ni pergi tanya Nabi. Dia kata, betul ke? Betul ke? Kata ada azab daripada Allah. Kalau betul, awak Tuhan tahu amai cepat. Nampak tuan? Berkaitan dengan yang kita duk baca ni. Jadi ada manusia bila dia tengok ada orang challenge Allah, cabar Allah depan-depan, tak jadi apa, dia frust. Dia kata, awak Tuhan duk biang. Ustaz saya, dia tak puas hati. Saya kata, hang bukan Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang baik untuk orang tu semua. Kadang-kadang sifat belah kesian Allah kepada mereka tu luas. Allah bagi peluang kat dia. Allah bagi time kat dia. Mana nak tahu hari ini dia bercakap macam tu. Tengok-tengok bangkit pagi esok, dia bercakap macam lain. Kita doa kepada Allah. Minta, ya Allah, ini bukan orang tak reti. Ini orang berpelajaran. Ini orang mengaji tinggi. Ini orang telah membuktikan rekod servis dia yang cukup hebat. Tapi awak dia cakap macam tu. Pasal apa? Pasal Allah tak buka kepahaman dekat dia. Ini rahsia Allah. Kita tak tahu. Mungkin malam ni dia tidur. Satu macam punya Allah bagi dekat dia. Dia bangkit pagi esok. Dia rasa dia bersalah. Dia rasa dia tak kena. Dia pergi cari apa? Dia pergi cari. Dia jumpa orang tu. Dia jumpa orang ni. Tiba-tiba dia dapat benda dia duk teraba-raba. Duk tercari-cari selama ni. Dia kata, Masya Allah. Awallah saya dulu tak nampak benda ni. Ayah mata dia keluar darah tuan-tuan. Dia bertaubat. Dia menyesal. Dia berubah jadi manusia paling baik di atas muka bumi. Boleh jadi. Itu sebab kita tak boleh jadi Tuhan. Kalau kita jadi Tuhan, melingkup habis dah orang ni. Bukan kata orang buat dosa, dia jegir kat kita baru kita bagi dia jahanam dah. Dia jegir baru. Kita kata jegir apa? Tunjuk meletup badan dia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang melimpah ruh belah kesian dia, dia bagi masa dekat orang-orang ni. Unless, kecuali dia ni dah sampai satu tahap yang Tuhan tak boleh bagi masa dah dekat dia. Tuhan lingkupkan dia. Ada pun Tuhan buat. Bukan Allah tak pernah buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka yang dikatakan Al-Haqqah ataupun hari kiamat itu, pada hari itu Tuhan akan tunjuk ni cerita syurga neraka itu benar, cerita bangkit kubur itu benar, cerita hisab amalan itu benar, cerita nak tengok timbang kebaikan dan kejahatan itu benar. Semuanya Tuhan nak tunjuk hari itu.
Manusia bangkit. Ditiupkan sangkakala lagi sekali, bangkit. Kata yaumul ba'th. Al-ba'thu maksud dia apa? Bangkit. Yaumul ba'th maksudnya hari kebangkitan. Bangkit manusia ni. Tah ni tanah kita duk pijak ni, tah di bawah ni berapa mayat dah tanam 500 tahun dulu, 1000 tahun dulu. Kita tak tahu. Kita mai kemudian kita pegang kawasan ni, kita buka bagi jadi kampung, kemudiannya jadi taman dan sebagainya, tapi cerita awal dulu kita tak tahu. 500 tahun dulu, 1000 tahun dulu, zaman orang bila mati tanam tepi rumah dulu ni, zaman tu. Sebelum dia mai zaman bila ada kematian pi tanam di satu kawasan makbarah, satu kawasan perkuburan. Sebelum tu orang tanam tepi rumah aja. Kita tak tahu tahkah di sini ada. Sehinggalah apabila ditiupkan sangkakala untuk bangkit manusia daripada kubur, tiba-tiba bangkit daripada lantai surau ni. Siapa tahu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari itu Allah nak bagi tahu, kata hak aku duk habang selama ni, hak Nabi aku duk baca ayat Quran ke hampa selama ni, inilah ceritanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ma adraka mal haqqah. Lagi sekali Tuhan tanya, dan tiada engkau ketahui wahai Muhammad, apakah haqqah itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketahui kiamat, tetapi tiada ketahui sifat dan hal keadaan, mudah, susah, kecil, besar kerjaan kiamat itu. Nabi tahu kata ada satu hari nama dia kiamat, tapi lagu mana dahsyat kiamat itu Nabi pun tak tahu. Allah habang kat Nabi, Nabi habang kat kita. Tapi betul-betul kiamat tu macam mana, Nabi pun tak tahu. Pasal apa? Pasal yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul-betul yang dikatakan kiamat itu, semua orang kena tunggu tengok. Siapa pun tak boleh cerita yang dia kata cerita dia paling lengkap tentang kiamat. Tak ada. Allah simpan benda ni sebagai rahsia besar dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, kazzabat samud wa adun bil qari'ah. Telah dusta oleh kaum Samud dan kaum Ad tentang hari kiamat. Oh, rupanya yang tak percaya hari kiamat ni bukan kita saja. Bukan manusia yang hidup di abad 20 ni sahaja. Rupanya yang tak percaya tentang kiamat ni sejak daripada umat dulu-dulu. Kaum Ad, kaum Samud, mereka dulu pun bila Nabi mereka mai kat mereka cerita pasal kiamat, mereka tak percaya. Kaum Ad, siapa dia Nabi dia? Nabi Hud. Kaum Samud, siapa Nabi dia? Nabi Saleh. Nabi Saleh mai dekat kaum Samud, sama juga. Bagi tahu kata Tuhan kita Allah, Tuhan yang satu. Aku utusan Tuhan. Bagi tahu dekat mereka, kata kita kena buat kerja di atas dunia ni, mesti ikut macam yang Tuhan kata. Pasal apa? Pasal esok kita mati, kita akan dibangkitkan di hari akhirat. Sama macam Nabi Muhammad cakap, macam tu Nabi Saleh cakap kepada kaum Samud. Macam mana Nabi Muhammad cakap kat kita, macam mana Nabi Saleh cakap dekat kaum Samud, macam itulah Nabi Hud cakap kepada kaum Ad. Sama. Dan sama juga dari segi penerimaan. Macam kita umat Nabi Muhammad pada hari ini, ada sebahagian percaya, ada sebahagian tak percaya. Macam itulah yang berlaku pada zaman Nabi Saleh. Di kalangan kaum Samud, ada yang terima, ada yang tak terima. Di kalangan kaum Ad, umat Nabi Hud, serupa juga. Ada yang terima, ada yang tak terima. Benda ni fitrah manusia. Biasa dengan benda ni. Sampai hari ni, tuan-tuan, sampai hari ni, ada orang minta maaf lah. Tak semayang. Tak semayang. Tuan-tuan, jangan duk bincang masalah tinggi-tinggi. Ni masalah nak jalan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam apa jadahnya, semayang pun dah. Tajuk tu terlampau tinggi. Terlampau tinggi bagi dia. Dia ni modok pujuk bagi mau semayang dulu. Nampak tuan-tuan? Jenis ni daripada zaman dulu sudah ada. Baik. So, dia kata maka Samud adalah kaum Nabi Saleh.
Tempat mereka, ada satu tempat nama dia Wadil Qura, iaitu dekat Madinah. Kan hari ni orang panggil Madain Saleh. Daripada Madinah tu cacak naik ke atas lagi. Nak menghala pergi ke sempadan Jordan tu. Akan sampai tempat mereka, perkampungan mereka, Madain Saleh. Menghala ke Tabuk. Di situlah dulu tempat kaum Samud, kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam duduk. Dan Ad adalah kaum Nabi Hud. Tempat mereka ialah Ahqaf. Ahqaf iaitu terletak di antara Amman dengan Hadramaut di Yaman. Tahu tak? Nampak peta tak? Amman di mana? Jordan. Jordan duduk tang mana? Kalau ni sebuah ke Mekah Madinah, Jordan duduk tang mana? Belah atas tu. Atas pergi ke kanan sikit. Yaman duduk tang mana? Hadramaut Yaman duduk tang mana? Selatan, bawah Mekah Madinah. Kalau kita lukis peta Saudi tu, peta Jazirah tu kan, dia turun main panjang macam tu. Amman duduk ada di atas ni, Hadramaut duduk ada di Yaman, duduk ada di bawah ni. Tengah-tengah apa dia? Arab Saudi. Mereka duduk ada di kawasan-kawasan tu, dia kata. Maka binasa Allah Subhanahu Wa Taala akan kedua kaum ini. Kaum Ad pun kena, kaum Samud pun kena. Pasal apa? Pasal mereka lawan Nabi yang dihantar dekat mereka. Fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah. Allah sebut dalam Quran, maka ada pun kaum Samud itu, maka dibinasa mereka itu dengan jerkah malaikat Jibril yang sangat kuat. Depa ni Quran kata fa uhliku, maka dibinasakan depa ni bit-taghiyah, dengan taghiyah. Taghiyah ni kalau tuan-tuan buka dalam tafsir macam-macam. Ada satu kata taghiyah itu ialah halilintar. Taghiyah ni satu yang melampau, ekstrim. Mereka kena azab yang ekstrim. Apa dia? Sebahagian ulama tafsir kata lintang. Lintang ni apa? Kilat ke? Tapi dia abang pada kilat lagi. Kilat ada main kat kita duduk siap-siap tu. Lintang ni dia main kali dengan bunyi, dia campur dengan lintang, dengan guruh, dengan apa, kedebum sekali dia main, arwah. Yang tu yang kata lintang. Orang Melayu kalau dia cerita betul, orang tak percaya, dia kata sumpah aku cakap betul, sumpah panah lintang. Ingat lintang ni apa? Habis dia sumpah tak tahu kan. Antau Samud kena lintang jadi apa? Dia duk kata sumpah panah lintang. Dia kata. Kan? Ada sebahagian ulama tafsir kata at-taghiyah itu maksud dia gempa bumi. Earthquake. Mati dengan gempa yang sangat ekstrim. Ada setengah ahli tafsir kata at-taghiyah itu maksudnya hujan batu. Dia main hujan batu, bunyi batu jatuh ni. Setengah ulama tafsir kata at-taghiyah itu maksudnya suara jerkah yang cukup deras. Jerkah boleh mati orang. Bukan orang sakit jantung. Orang biasa ni boleh mati. Sakit jantung ni tu saja jerkah, jegir pun boleh mati. Sakit jantung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu dalam tafsir yang kita baca ni, dia kata at-taghiyah itu ialah jerkah Jibril yang sangat kuat. Maka putih tangkai hati mereka itu, mati sekaliannya. Tu dia kena jerkah dengan Jibril ni, putih jantung dia. Bukan pasal dia sakit jantung dah, tapi dengan jerkah Jibril ni, putih jantung dia. Dia kata mati on the spot. Tuan-tuan tak tahu nak bayang macam mana. Panggil Syekh Jibril mai, suruh jerkah sekali, habis satu ni dengan saya duk terhantur di mikrofon ni, habis semua sekali. Main-main dengan Jibril ni. Firman Allah, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Dan adapun kaum 'Ad, dibinasakan mereka itu dengan angin yang sangat deras bunyinya. Rihin sarsarin, ini terjemahan di dalam tafsir macam-macam. Ada kata angin yang sangat sejuk, extremely sejuk dan deras.
Sejuk tu dah satu azab, derah. Dia main angin derah ni satu azab. Lagi sangat kuat keluar dengan tiada sukat dan timbang. Dia kata, Tuhan ni tuan-tuan, dia segala benda yang duk jadi atas dunia ni, kontrol dia duk ada kat Tuhan. Dia nak lepas angin mai kat kita, dia nak lepas air hujan mai kat kita, dia nak lepas banjir mai kat kita, dia nak lepas air laut, air sungai mai kat kita. Kontrol ni Tuhan pegang. Dan Tuhan selama-lama ni dia duk lepas mai dekat kita ni, dia ada sukat dan ada timbang. Macam mana geng yang duk jaga reservoir, duk jaga tu empangan yang duk generate electricity tu. Kan, engineer besar dia ni, dia akan buat keputusan. Bila dia tengok hujan tak berhenti-henti, non-stop punya hujan, ayam duk naik sampai satu tahap, engineer angkat telefon, bagi tahu dekat Menteri Tenaga. Dia kata, bos, kita kena release ayam, kita kena lepas ayam. Dia kata pada kiraan dia, berdasarkan ilmu mengaji dia, kalau hujan yang sama berterusan lagi 2 hari aja, dia kata empangan akan crack. Menteri akan tanya dia, nak lepas banyak mana? Ni yang kata sukat dan timbang. Nak lepas banyak mana? Dia kata takat-takat, dia beritahu sekian-sekian isi padu ayam akan dilepaskan. Menteri akan tanya balik, kemudaratan yang mungkin timbul kalau lepas, nak jadi macam mana? Dia kata akan adalah rumah yang hanyut. Tapi kalau tak lepas, semua habis. Menteri pun kata, okey. Okey tu sana dia kontrol. Dia lepas banyak-banyak mana. Tuan, ni kalau ada orang kamera Highland ni, dia angguk lagi kuat lah. Kamera Highland buat ada satu. Nampak tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu kontrol manusia. Tapi hak kontrol sebenar ni siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. So dia bagi tahu di sini, dia kata yang dilepas mai angin kepada depa ni, angin kuat yang keluar dengan tidak ada sukat dan timbang. Dia lepas terus macam tu aja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada lepas Allah akan angin ataupun hujan melainkan dengan sukat dan timbang. Hadis kata apa? Allah selama ni dia nak lepas apa pun, dia ada sukatan dia. Dia nak bagi hujan, dia ada sukatan dia. Kadang-kadang ayat hujan hak Tuhan bagi mai tu sukatan dia okey. Tapi silap kita. Silap tang mana? Silap pasal kita punya sistem perparitan kita tak elok. Bila hujan mai, hujan tu sepatutnya tak membawa mudarat. Tetapi oleh kerana peti air pun pergi buang dalam longkang, dia jadi banjir. Dan satu sahabat saya, engineer JPS di Penang, di Komta, dia pun dah pencen lah. Dia abang kat saya tu, dia kata, Ustaz, nak abang Ustaz ni, dia kata ni, dalam longkang ni kalau masuk seorang hapus kepala, longkang yang disediakan. Tapi Ustaz, saya percaya tak saya nak abang, peti air 2 pintu pun dia buang dalam tu. Peti air 2 pintu, dia humban masuk dalam longkang. Tekan-tekan apa nama rangka basikal apa semua ni memang longkang tu lah. Longkang, bukan sungai. Sungai lagi lah pula. Sungai ni segala benda dia lempang pi. Pasal apa? Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Tuhan kata, kadang-kadang hadut jadi melingkup di atas muka bumi ni bukan pasal Tuhan nak turun azab pada siapa-siapa, tetapi kerana tangan manusia menjadi punca. Benda tu asalnya bukan azab, menjadi azab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita tengok nas-nas Quran, hadis-hadis Nabi yang pelbagai ni, bila kita tengok balik, betul. Tuhan tak buat naya kita. Dalam hadis Nabi kata apa? Allah sentiasa, bila dia nak lepas mai angin, dia nak lepas mai hujan dekat manusia ni, sentiasa ada sukat dan timbang dia. Melainkan, melainkan angin yang Allah lepas kepada kaum Ad. Allah tak ada kontrol. Dia lepas bagi melingkup depan ni. Dan juga hujan yang Allah lepaskan kepada kaum Nabi Nuh. Allah memang tak kontrol. Dia lepas. Habis semua karam tenggelam. Kecuali hak duk di atas bahtera Nabi Nuh sahaja yang selamat.
Tu pasal apa jadi lagu tu? Pasal Allah tidak suka dan tidak timbang. Sebaliknya Allah lepas benda tu sehabis-habisnya sebagai azab kepada mereka yang ditimpa musibah ini. Keluar tiada suka dan tiada timbang banjir yang kena kepada kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam. Firman Allah, sakharaha alaihim sab'a layal was-samaniyata ayyami husuma. Suruh akan dia, yakni akan Allah, dengan kerasi atas mereka itu selama 7 malam dan 8 siang berturut-turut. Dengar pening. Tapi kalau kita habaq cara mudah, benda tu berlanjutan selama 8 hari 7 malam. Baru kita nak lega dengar. Kan bahasa yang kata bahasa lama ni, dia tak kata 8 hari 7 malam. Sebab 8 hari 7 malam tu kita senang faham. Dia habaq bagi kita susah, dia kata 7 malam dan 8 siang. 7 malam, 7 malam, 7 malam, okey, 7 malam. 7 malam, 8 siang. 7 malam, dia kira macam mana? 7 malam. Dah, kita tak 8 hari 7 malam. Oh, awak tak abang lu tu. Itu bahasa klasik. Dia kena diprosakan balik, mai ke bahasa kita faham. Yang kata angin yang Tuhan lepas mai dekat depan ni berapa lama? 8 hari 7 malam. Dia apa kena? Berturut-turut, non-stop. Tak berhenti. Tak berhenti. Mula daripada subuh hari Rabu, 8 hari. Yang ini berlaku pada tanggal bulan Syawal dan akhirnya jatuh matahari hari Rabu. 15 Syawal yang berikutnya. 15. Dia pergi buah 30 tu. Tuan-tuan potong buah 15. Ni, menurut kita ni dia silap kira. Dia silap kira. Dia habaq dalam Quran kata 8 hari 7 malam. Tapi dia pergi habaq 30 hari bulan Syawal hujung tu bukan 8 hari dah tu. Tu dah jadi banyak hari. Meeting dia tak berapa nak cantik. Ataupun tersilap time. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fataral qauma fiha sar'a. Dia kata, maka engkau lihat kaum sekaliannya berguling di atas bumi mati. Itu dia. Tuhan bila sampai satu tahap dia ambil tindakan, dia tak lepas sekong pun. Tuhan selagi mana dia duk bagi masa, selagi mana dia duk bagi peluang, selagi itu manusia kena ambil peluang itu. Bila sudah sampai masa dia, sudah sampai time dia, Tuhan kata manusia ni jenis tidak mau mengambil peluang atas peluang yang aku bagi. Dia buat turun mai bala dia, dia tak tinggal seorang pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok dalam hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, annan nas nazalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-hijr ardi Thamud fastaqaw min abariha wa ajinu bihi al-ajin fa'amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuhriqu mastaqaw wa ya'liful ibil al-ajin wa amarahum an yastaqu minal bi'ri allati kanat tariduha an-naqah atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia kata sekumpulan sahabat bersama dengan Nabi singgah di satu tempat yang dipanggil Al-Hijr. Alif Lam Ha Jim Ra. Al-Hijr. Al-Hijr ni tang mana? Tu tempat kaum Samud tu. Utara Madinah. Nabi SAW dengan sekumpulan sahabat pergi singgah di situ. Fastaqaw min abariha. Bila singgah, biasalah masing-masing pergi cari sumber air. Pergi cari, jumpa telaga, mereka pun pakai cedok ambil air buat minum dan nak buat masak. Wa'ajinu bihil ajin. Bahkan di kalangan sahabat yang berhenti berkemah di situ tu, air yang mereka ambil daripada telaga tu, mereka uli sekali dengan tepung untuk nak buat makan. Ambil air daripada telaga tadi ni, uli dengan tepung nak buat makan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuhriqu mastaqau. Nabi tengok aja depa pi ambil air telaga tu buat minum dengan buat uli tepung nak buat makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah depa. Dan Nabi kata, air yang hampa ambil daripada telaga tu ceruk buang. Air yang hampa ambil daripada telaga tu buat uli tepung nak buat makan ni, buang tepung-tepung tu sekali. Wa ya'liful ibil al-ajin. Bahkan tepung yang dah diuli dengan air telaga tu pergi bagi makan unta. Nabi kata. Apa cerita ni? Wa amarahum an yastaqu minal bi'ri allati kanat tariduhan naqa. Sebaliknya Nabi kata, jangan guna air telaga tu, guna air telaga ni. Ini air telaga yang diminum oleh unta mukjizat Nabi Saleh. Sedangkan itu telaga yang diminum oleh kaum Samud. Umat yang dibinasakan Allah ni, sampai apa yang dia tinggal, jangan duk pergi buat pasal. Itu sebab orang kata, sebahagian ulama kata, bila pi Jordan, pi laut mati. Kan? Al-Bahrul Mayyit. Orang Arab panggil Al-Bahrul Mayyit. Laut mati. Laut mati itu apa? Itu kesan kaum Nabi Lut diterbalikkan bumi. Jangan pi duk guna air tu. Lah ni, air tu jadi produk macam-macam. Jadi ubat gatal, jadi ubat gigi. Dia pun nak mengalahkan Gamat Langkawi juga mereka pun. Satu supermarket jual produk barang tu aja. Kan? Kalau berdasarkan hadis ni, dia kata jangan. Sebarang benda peninggalan daripada umat yang dibinasakan oleh Allah, jangan pi duk guna. Sahabat dah ambil air tu buat minum, simpan untuk nak buat minum. Nabi suruh tuang, suruh cerok bang. Dah guna dah buat uli tepung nak buat makan. Nabi suruh ambil tepung yang diuli dengan air tu, bagi dekat unta suruh makan. Nabi kata ni, mai ambil telaga ni. Pasal ini telaga diminum oleh unta mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nampak? Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan tengok dalam perbahasan tentang benda tu, ada sebahagian ulama kata makruh, taklah haram, makruh. Dia kata sebaik-baiknya jangan digunakan. Kita beli sampai cunggit kapal terbang nak boleh. Beli dah satu bakui, naik bas dah. Naik bas daripada ni beli berapa? Beli sedozen. Sedozen mana nak cukup? Bini kata anu ada turun pula pergi beli sedozen lagi. Kan? Kalau baca hadis ni tak boleh apa dah. Kan? Tapi tour guide kita dia tak akan baca hadis ni. Pasal apa? Pasal dia dah kautim dengan kedai tu. Dia akan habang dengan kita kena beli. Dia kata ni, you orang bukan nak main selalu, benda ni memang terbukti, dia punya bagus, dia khasiat dia macam tu macam ni, dia kata mau duk beli. Dia turun, dia kejip mata dekat toki kedai, toki kedai pejam dua-dua mata kat dia, cantik. Dia dah dapat komisen. Berapa orang beli, tulis dalam buku 35. Tulis dalam buku 35. Nah, saat lagi lepas hang bawa depan round, hang main dengan motor, main ambil hang bahagian. Dia kempen kita sampai kerik rengkung, so kita beli barang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma hadis tu nak abang apa dia? Kesan peninggalan kaum Samud. Nabi pesan sampai macam tu sekali. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabil hijr, la tadkhulu ala haula'il qaum al-mu'azzabin illa an takunu bakin, fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim an yusibakum mislu ma asabahum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar. Dia kata Nabi SAW satu hari bangkit bercakap kepada penduduk yang duduk di kawasan Hijr. Duduk kepada orang yang pi melawat di kawasan Hijr, di kawasan kaum Samud kena azab.
Nabi kata la tadkhulu ala haula'il qaum al-mu'azzabin. Nabi kata kalau boleh jangan kita pergi masuk kampung yang menjadi tempat orang dulu kena azab. Nabi kata jangan pergi. Jangan masuk kampung mereka. Illa an takunu bakin. Melainkan kalau hang masuk hang boleh teriak tak apa. Kalau nak masuk juga tempat yang menjadi kesan orang kena azab ni, kalau nak masuk juga masuk dalam keadaan teriak. Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Nabi kata kalau hang tak boleh teriak, hang jenis biji mata tak pernah teriak ni ada tuan. Kan dalam hadis lain Nabi kata minasyaqa arba'. Di antara tanda jahat satu orang manusia ni ada 4. Salah satu daripada 4 tu Nabi kata apa? Jumudul ain. Biji mata dia jumud, beku, tak pernah terbit yang mata. Jenis gedebel macam apa ni. Dia tak teriak. Jadilah apa pun dia tak teriak. Dia biji mata dia ni jenis mata ikan kering ni. Ikan kering pernah teriak. Dia mata dia buka macam spotlight lagu tu, dia tak teriak. Jadilah satu apa insiden, satu kejadian, satu peristiwa sedih macam mana pun dia tak teriak. Orang lain ni bukan tengah teriak dengan muka sebek, dengan kerepot, dengan apa. Dia lagu buat dak gitu. Dia tak ada apa. Dia tak ada sedih dalam diri dia. Itu tanda manusia jahat. Kita ni saja-saja modok praktis. Modok praktis saja, modok bagi yang amat keluar. Dan di kalangan ulama-ulama dulu, sampai ke tahap suruh praktis ni bagi yang mata keluar ni, suruh buatlah apa saja, ambil bawang picit ke, bagi dia bila keluar air mata tu, dia macam mana satu, dia cuci biji mata kita, dia keluar air mata, dia keluar. Paling cantik ni tengah malam bangkit, duduk atas tikar semayang tu, kenang balik segala dosa kita. Dosa kita dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan apa, kenang balik tu, paksa bagi air mata keluar. Suruh. Pasal apa? Pasal benda ni sangat-sangat disebut dalam agama ni, air mata keluar ni. Nabi SAW kata kalau hampa nak masuk kawasan kaum Samud, kawasan yang kena azab Allah ni, kalau hampa tak boleh teriak, jaga. Nabi kata an yusibakum mislu ma asabahum. Takut musibah yang kena mereka, kena ke hampa. Nabi kata. Maksudnya apa? Nak habang kata, tak bagusnya jadi orang yang diazab Allah. Tak bagusnya. Pasal apa? Dah mati dah pun, tempat dia masih menjadi tempat tak bagus untuk dilawati. Macam kita daripada Muzdalifah nak mai ke Mina, kita akan bypass satu kawasan yang dulu cerita apa? Abrahah. Ingat Abrahah mai nak serang Mekah. Dia nak runtuhkan Kaabah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Di mana kejadian tu? Daripada Muzdalifah nak mai ke Mina. Dia ada satu kawasan di situ. Sampai di situ, Nabi SAW suruh laju unta hak Nabi naik. Masa Nabi buat haji. Daripada Muzdalifah nak mai ke Mina tu, Nabi suruh unta ni jalan laju. Pasal apa? Pasal sedang melewati satu kawasan yang satu masa dulu ada orang kena azab di situ. Nabi suruh laju. Tapi hari ni sudah jadi kemah jemaah haji wukuf. Sudah jadi kemah jemaah haji bermalam di Mina di situ. Sudah dibuat kemah dan sebagainya. Pasal apa? Pasal congested. Tempat tak boleh nak buat apa dah, orang terlampau ramai. Jadi semua every single space terpaksa diguna untuk tujuan haji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian buruknya azab yang Allah timpakan kepada umat-umat yang lawan Nabi daripada dulu. Firman Allah, fataral qauma fiha sar'a, maka engkau lihat kaum sekalian mereka itu tergulin mati di atas bumi, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka itu menjadi batang tamar yang tumbang. Mati bergelempang ni macam mana orang pergi tebang pokok-pokok tamar, tebang pokok nyok, tinggal tunggui. Bergelempang, jatuh mati mereka ni. Kerana mereka itu, yakni kaum Ad itu adalah satu bangsa manusia yang tinggi-tinggi seperti pokok tamar. Orang dulu, tuan-tuan. Orang dulu, mereka tinggi.
Kita ni dia makin jadi serama, makin duk kecil. Kan? Dia main zaman anak cucu kita esok tak nak jadi orang kena 3 inci ke apa, tak tahu ke depan esok ni. Kalau umur dunia panjang lagi. Sebab apa? Dia proses dia macam tu. Kan? Daripada dinosaur sudah jadi mengkarung lah ni. Betul ya? Wallahualam. Tak ada siapa buat kajian, tapi nampak rupa lagu macam nak serupa. Kan? Adakah itu spesies dinosaur? Tak tahu. Tapi manusia memang dulu besar-besar. Umur pun panjang-panjang. Dia makin kemudian ni, badan makin kemetot, umur makin pendek. Siapa boleh pi sampai 100, itu sudah syukur banyak-banyak pada Allah. Tuhan bagi kat dia umur panjang. Dengan syarat apa? Dia tak nyanyuk. Kalau bagi pi sampai 120 pun, 40 tahun nyanyuk. Tak maulah. Kalau kita boleh minta, kita nak minta kat Tuhan, tak maulah bagi kat kita macam tu. Pasal apa? Menyusah semua orang. Orang pun susah, kita pun susah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fahal tara lahum min baqiyah. Nampak Tuhan kata apa? Maka adakah engkau lihat bagi mereka itu masih ada tinggal baki di atas muka bumi ni? Itu dia tuan-tuan. Bila Tuhan marah, dia turun mai bala dia turun mai azab dia tanya pula, fahal tara lahum min baqiyah. Hampa tengok ada lagi kah yang tinggal spesies mereka ni? Tak ada. Tuhan kalau dah dia ambil tindakan, dia tak tinggal seorang pun. Tuan-tuan pernah dengar cerita Abu Rughal? Wallahu alam. Cerita ni sejauh mana sahih dia dipertikaikan berbagai pihak. Tetapi dia wujud, dia timbul di dalam kitab tafsir dan sebagainya. Cerita tentang Abu Rughal yang semasa Allah turunkan azab, dia tak ada di tempat tu. Dia pergi ke tempat lain. Dia balik mai, dia langkah masuk aja dalam border kawasan tu, berdebum dia kena azab. Dan kononnya hadis yang dipertikaikan ni kata apa? Nabi SAW jalan dengan sekumpulan sahabat. Nabi kata, hampa pernah tahu tak, kata di sini ada satu orang, dia terlepas daripada azab yang Tuhan turun, sebaik-baik saja dia kembali ke kampung lama dia langkah masuk, dia kena. Dan dia dikebumikan di sini. Konon riwayatnya begitu. Dan Nabi kata, tak percaya korek tempat ni. Hampa akan jumpa satu tungkat buat daripada emas, kepunyaan dia ni. Abu Rughal ni pun sendiri dalam kitab tafsir bagi berbagai nama dekat dia. Wallahu a'lam. Korek-korek jumpa tungkat tu. Nampak? Allah tidak tinggal. Walau seorang manusia, kalau dia murka kepada orang yang memusuhi dia akan pastikan tidak ada keturunan itu di atas muka bumi ini. Nah, Tuhan tanya, fahal tara lahum min baqiyah. Maka adakah engkau lihat bagi mereka itu ada tinggal lagi baki? Maka tiada tinggal seorang pun baki di atas muka bumi ini. Wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Kesalahan maksiat yang Allah Subhanahu wa taala tegah, maka mu'tafikah itu adalah kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Kaum Nabi Allah Lut itu dipanggil sebagai mu'tafikah. Dia kata, fa'asau rasul rabbihim. Maka derhaka mereka akan rasul Tuhan mereka, iaitu Nabi Allah Lut alaihi salam dan Musa dan lainnya. Fa'akhazahum akhzatar rabiyah. Maka ambil Allah Subhanahu wa ta'ala akan mereka itu sebagai ambil azab yang lebih ke atas orang yang lain-lain. Itu dia. Karena mereka derhaka Allah turun azab Jahannam semua. Firman Allah, innama lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Bahwasanya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, tak kala menghapus oleh ayam tufan. Ayam tufan maksud apa? Ayam bah. Apabila mai ayam bah kepada Nabi Nuh, akan tiap-tiap suatu daripada bukit dan kayu dan sebagainya. Itu dia. Tuhan kata kami lepas ayam kepada kaum Nabi Nuh sampai tak ada apa dah di atas muka bumi ini melainkan ayam. Tentu Temerloh kena baru ni. Temerloh. Lebuh Raya, Pantai Timur. Kita daripada Kuala Lumpur, kita nak pergi Pantai Timur, kita nak pergi Kuantan. Sampai dekat Susu Kolong, Temerloh tu, hapus.
Kalau lori trailer masuk pun tak nampak. Hapus ayat. Satu kawan saya duduk di area Semerloh tu, rumah hilang. Duk wayang. Dia hantar gambar. Gambar masa mula tu ayah duk naik sampai anak tangga. Dia hantar gambar kali kedua, sekerak dinding rumah dah. Tinggal bumbung dengan separuh dinding. Kali ketiga tengok duk kayu paruh saja. Tak ada rumah dah. Kayu paruh. Duk kayu paruh. Tuan-tuan, Allah Subhanahu, ini bukan azab yang Allah bawa turun seperti mana yang dia bawa turun kepada umat Nabi Nuh. Dah. Ini belum azab lagi. Ini hanya satu ujian Allah bagi kepada mereka. Hapus, hilang rumah. Rumah tak tahu tang mana dah. Duk kayu perahu tu, tengok ayam, semata-mata ayam, tak tahu dah nak agak rumah dia ni betul-betul tang mana, tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tu dia buat dalam skala kecil. Manusia susah ni tak tahu nak apa. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana yang dia buat mai kepada kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bumi ni hilang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Bahwasanya Allah tak kala dia menghapuskan air banjir Nabi Allah Nuh alaihi salam dan tiap-tiap suatu daripada bukit dan kayu-kayu dan sebagainya, kami tanggung akan kamu pada dalam bahtera Nuh. Tu dia. Hak mana yang tak mau ikut Nabi Nuh, cari tak jumpa dah. Hak selamat, hak ada atas kapal Nabi Nuh tu saja. Maka lepas ia, yakni selamat Nabi Allah Nuh alaihi salam dan mereka yang berserta dengannya 80 orang sahaja, yakni sama banyak laki-laki dan perempuan, yang lain binasa sekaliannya. Tu dia. Allah naik atas kapal tu banyak tu aja. Daripada banyak tu lah baru berkembang biak sampai kepada kita hari ini. Daripada banyak tu. Hak mula jadi zaman Adam alaihi salam dengan isteri dia Hawa, keluar mai anak apa-apa semua tu, sekali dia bagi clear orang semua, dia start balik manusia ni hak duk ada atas kapal Nabi Nuh tu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala dia boleh buat. Firman Allah, linaj'alaha lakum tazkirah, supaya Allah jadikan akan dia bagi kamu pengajaran. Tuhan dia buat main apa pun, dia suruh kita ambil iktibar. Dia buat main banjir ke, dia buat main kemarau ke, dia buat main apa ke, suruh kita ambil iktibar. Ambil pengajaran. Macam mana nak buat? Cari punca dia apa dia. Selain daripada punca-punca agama, punca-punca dunia. Kena cari juga. Punca agama ni apa dia? Mungkin ramai sangat orang yang derhaka Allah. Allah buat main benda tu. Punca dunia apa dia? Macam yang kita dulu dengar, tak jaga peparitan, tak jaga yang tu, tak jaga yang ni, pun boleh jadi punca juga. Apapun punca dia, manusia kena fikir. Fikir apa sebab ni yang jadi macam ni. Pasal apa? Pasal Tuhan kata, linaj'alaha lakum tazkirah. Tazkirah ni maksud dia apa? Jangan pergi doa abang kita ceramah bulan Ramadan. Tazkirah ni maksud dia apa? Peringatan. Kita duduk bisa tazkirah. Ni Ramadan nak main ni, bulan 6 ni main pula Ramadan ni. Masjid-masjid surau duk buatlah jadual tazkirah, dia kata. Dia kata Allah jadikan semua tu sebagai tazkirah, maksudnya bulan puasa dia panggil orang ceramah. Dah, bukannya tu. Dia bagikan itu sebagai pengajaran supaya itu menjadi pengajaran, yakni lepas mukmin dan binasa kafir. Itu pengajaran. Allah selamatkan orang mukmin, Allah binasakan orang kafir. Dalam kes Nabi Allah Nuh alaihi salam, itu pengajaran. Dia kata watta'iyaha udhunun wa'iyah, dan memelihara akan dia oleh telinga yang mendengar. Itu dia. Maksud dia apa? Dengar kisah umat-umat dulu yang dibinasakan tu, ambil buat tazkirah, ambil buat peringatan. Kerana mereka lawan Nabi mereka. Mereka lawan Nabi Nuh, Allah binasakan mereka. Ambil pengajaran. Kita hari ni tak mau duk lawan Quran, tak mau duk lawan hadis. Kita tak yakin dengan hudud. Tak yakin pasal apa? Jangan jawab kata saya tak yakin dengan hukum Islam. Salah. Jangan jawab kata kalau hukum Islam ini diimplement,
Orang yang dikerat tangan tu dia nak cari makan macam mana? Jangan. Tapi kalau kita duk kata, saya bukan tak yakin dengan hukum Allah, tapi saya tak yakin dari segi preparation kita. Kita ada adakah hakim yang nak membicarakan kes-kes ni? Adakah orang yang nak ditampilkan sebagai hakim, mereka ni betul-betul hakim yang dipercayai, bukan hakim yang boleh dikautimi. Dikautimi apa dia panggil? Kalau dia tak percaya dari segi tu, dari segi teknikal, dia tak percaya, dia kata, saya tahu hukum Allah mesti baik, tapi orang nak jalankan hukum tu ready ke tak lagi? Jadi saya minta supaya benda ni kita sit down, kita duduk, kita bincang, kita cari dulu orang-orang yang boleh menjadi hakim, yang nak membicarakan kes-kes ni. Yang tu tak apa. Itu boleh dengar. Maknanya saya tidak menentang hukum hudud, saya tidak menentang hukum Allah. Saya ada keraguan di peringkat ni, hak nak laksanakan ni. Bolehkah mereka ni laksana? Boleh dengar lagi. Tapi dia jangan komplain saja. Dia kena guna kepakaran yang ada kat dia. Kalau dia satu orang daripada bidang perundangan, dia kena pergi join dengan geng ni. Mai duduk. Saya pengalaman. Saya jadi hakim berapa puluh tahun. Saya jadi lawyer berapa puluh tahun. Mai duduk. Kita bincang elok-elok. Ni, kena buat lagu ni. Kena buat lagu ni. Kena buat lagu ni. InsyaAllah dia. Tapi kalau duk pukul kata, undang-undang ni tak boleh dilaksanakan. Ini undang-undang primitif. Apa dia? Dia kata tak boleh undang-undang ni. Piduk kerat tangan orang. Dia nak cari makan macam mana esok. Dia tak boleh cari makan siapa nak belah dia. Dia mempertikaikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kena nampak beza dia. Kena nampak beza dia. Tak boleh. Lah ni, saya doa abang dalam berapa kuliah dah tentang benda ni. Tolonglah semua orang ikhlas dengan benda ni. Tolong ikhlas. Tak usah kira parti, tak usah kira apa. Kita ikhlas lah ni. As long as benda ni perintah Allah dalam Quran, kita kena buat. Dan pihak nak buat pun, pihak yang nak buat pun bukan nak buat dengan gopoh. Bukan tujuan nak kerat tangan orang. Bukan tujuan nak tunjuk Islam ni dengan rupa yang cengih. Bukan. Kita ni nak buat apa yang Tuhan suruh. Tapi kita nak buat elok-elok. Kita kurang kepakaran, kita minta orang yang ada kepakaran, mai tolong, mai duduk. Apa pun, bentang, pakat sokong. Orang Islam semua kena sokong. Lepas itu, pakat duduk. Pakat fikir cara terbaik nak buat macam mana. Explain dekat orang, bagi orang faham tentang kebaikan benda ni. Sedih tuan-tuan bila kita tengok orang Islam duk bercakap, duk petikai hukum Allah ni. Sedih. Allah Tuhan yang buat dia. Dia duk pergi petikai Allah. Wal'ayazubillahi min zalik. Apa punya isu? Tak habis-habis. Berzaman-zaman, berpuluh tahun, tak selesai benda ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal jahil. Kita kena cari orang-orang yang mampu, suruh duduk, suruh explain elok-elok. Segala kekeliruan, segala kecelaruan, segala salah faham ni, hendaklah diperkeliarkan elok-elok. Simple aja. Hukum Islam ni tujuan apa? Nak pelihara kita. Bukan tujuan nak buat naik orang. Dalam masa yang sama, ditunjukkan kepada kita rupa-rupa Islam yang tak elok dalam dunia. Ditunjuk ni kumpulan IS apa semua ni. Digambarkan mereka ni macam tu macam ni. Kita sampai hari ni, kita pun tak tahu mereka ni siapa. Adakah betul mereka membawa bendera Islam? Ataupun mereka ni bergerak sedangkan remote control dipegang oleh musuh Islam? Kita tak tahu. Kita nak pertahan mereka pun kita tak tahu. Kita nak kata mereka salah pun kita tak tahu. Tapi cara digambarkan kepada dunia, mereka ni jahat. Piduk tangkap orang, piduk cucung. Duk abang pula zaman Nabi dulu pun ada biasa buat. Zaman Abu Bakar dulu biasa buat. Gambaran demi gambaran dibagi kepada orang satu dunia, termasuk Islam dan termasuk bukan Islam. Bagi orang takut dengan Islam. Oh, nak ingat esok kalau mereka ni pergi laksana hukum Islam, pergi buat hudud, mampu ada orang kena bakar hidung-hidung. Gambaran sudah nampak macam tu. Nampak tuan-tuan, betapa Islam ni kena penaya dalam dunia ni. Islam diletakkan di satu sudut yang hudud bagi semua orang tengok. Semua orang pun tengok, pakai dua hantar tanya, Ustaz betul ke ada hukum bakar orang? Ustaz, no hadis
Seorang pun kuih duk parau dah nampak. Orang tahu Ustaz, no hadis yang kata Nabi larang kita pergi duk bunuh benda bernyawa dengan api ni mai kok mana? Lu tanya. Menatang pun kita tak boleh kita pergi duk bunuh dia dengan api. Ni kan pula nak bunuh orang dengan api. Ni macam mana? Satu pihak pula pergi duk cari dalam internet mana. Duk hantar masuk, hantar ke orang. Kata Nabi biasa buat benda ni. Duk abang sahabat biasa buat benda ni. Tidakkah itu memberi satu gambaran yang tak cantik? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Buat bagi nampak cantik Islam ni. Dan sememangnya Islam tu cantik. Jangan kita pergi jadi salah seorang yang membawa rupa tak cantik, rupa huduh, rupa zalim, rupa kejam kepada Islam ni. Islam buat nak bagi cantik. Undang-undang Islam ni nak pertahan maruah kita, nak pertahan harta benda kita, nak pertahan keturunan kita. Siapa manusia yang otak waras, yang tak mau maruah dia dipelihara, yang tak mau anak dia dipelihara, yang tak mau duit ringgit dia dipelihara? Semua orang mau. Bukan orang Islam saja, orang bukan Islam pun mau. Tapi cara presentation Islam ini, cara Islam dipersembahkan ini menakutkan banyak pihak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau Nabi ada, dia menangis tuan-tuan tengok keadaan hari ini. Menangis dia tengok keadaan hari ini. Pasal apa orang Islam sendiri dia ada dalam kalangan yang menghina dan kata macam-macam tak elok kepada Islam. Nah, kita baca bab Qisas baru di Masjid Brown Garden, Penang. Kita baca bab Qisas. Terang Qisas ni apa dia? Nabi SAW anjurkan kepada pihak yang kena naya ni supaya bagi kemaafan. Saudara dia kena bunuh, saudara dia kena luka, saudara dia kena cedera, kena potong tangan, potong kaki dan sebagainya. Dianjurkan kepada keluarga ni ataupun kepada orang yang kena tu, kalau dia tak mati, suruh dia bagi kemaafan kepada orang yang buat dia. Dan Islam menyediakan satu pakej pengampunan dosa dan angkat darjat kalau dia setuju untuk nak ampunkan orang. Kita bawa satu sampel kes berlaku di Saudi. Arab Mesir sama Arab Mesir bergaduh. Di akhir pergaduhan tu seorang ambil asid ceruk kat seorang lagi. Kena biji mata, buta sebelah. Kedua-dua mereka ditampilkan ke mahkamah Saudi. Dibicarakan, ditampilkan saksi, dikemukakan segala bukti dan sebagainya, sabit kesalahan. Hang sudah ceruk asid ke muka dia ni, biji mata dia buta sebelah. Mahkamah jatuh hukum qisas. Oleh kerana hang butakan mata dia sebelah, mata hang sebelah akan dibutakan. Dan dia dirujuk ke hospital. Untuk hospital buang mata dia sebelah. Pasal dia dah bagi rosak mata orang sebelah. Tapi mahkamah bagi peluang kepada keluarga, kepada orang yang kena buta mata ni. Mahkamah, hakim kata dekat dia, ni, dia ni dah buat hang jadi mata macam tu. Ni, Nabi kata macam ni dalam hadis. Kalau hang setuju bagi kemaafan kepada dia, ini janji Nabi dekat hang. Jawab kawan yang kena ni. Dia kata, saya sanggup. Saya sanggup bagi kemaafan kat dia. Tak apalah nak buat macam mana. Masa tu kami bergaduh, dua-dua hati panas. Tak apa, saya sanggup. Cuma, dia kata, masalah saya, kalau saya bagi maaf dekat dia pun, kabilah saya di Mesir tak akan maafkan dia. Kalau saya kata bagi maaf dekat dia, dia dilepaskan daripada hukum, buang mata dia sebelah. Kalau dia dilepaskan pun, kaum saya tak akan lepas dia. Dia selamanya tak akan boleh balik Mesir. Dia duk tunggu dia. Dan sila hari bulan mereka mai jumpa dia, dia nanti kata, tuan-tuan orang Arab, mereka semangat kesukuan mereka cukup besar. Hang buat orang kami tak lepas. Jadi kata kawan ni, saya nak bagi kemaafan. Tapi saya tak jamin kalau saya bagi kemaafan, kabilah saya boleh bagi kemaafan dekat dia. Okey, hakim kata tak apa. Jadi maksudnya tak mau bagi kemaafan. Hukum dijalankan. Islam tu bukan kalau nak pergi buat balik kat orang dah. Islam ni nak bagi sorry, nak bagi kemaafan. Apatah lagi kalau hukum ni dilaksanakan ada keraguan masa perbicaraan. Saksi yang ditampilkan nampak nakai misalnya. Saksi nakai tak diterima. Nampak main dengan satu macamnya gerenggo. Nak jadi saksi. Nampak satu macam langkah main pun jalan pun lagu nak spring tak spring macam mana main. Hakim duk tengok daripada jauh dia ni boleh pakai. Ni nampak satu macam.
Bila wujud keraguan, sama ada pada saksi yang ditampilkan, pada bukti yang dikemukakan, kalau ada keraguan, Nabi kata apa? Idra'ul hududa bisyubahat. Gugur hukum hudud kerana syubhat. Gugur bukan maksud dia lepas. Ni yang kawan ni piduk kata ni, kalau laksana hukum ni orang hak kaki nak rogol nanti pi kelat. Apa benda? Bukan. Dia digugurkan daripada hukum hudud. Tetapi dia pindah daripada hudud kepada tahzir. Dia mungkin akan dipenjarakan. Kalau macam tu, jadi sama balik dengan hukum hak sedia ada. Tujuan hukum ni apa dia? Tujuan nak bagi timbul takut dalam hati orang daripada buat salah. Bagus tak bagus hudud ni tuan-tuan? Bagus tak bagus? Bagus. Pasal apa bagus? Pasal orang hak tak buat salah pun takut. Ni hadut lawan dah ni, dia tak buat salah pun, tapi dia duduk takut dengan hudud ni. Kalau tak jalan lagi pun dah takut, jalan esok lagi takut lah. Maknanya jenayah dapat dibantras. Yang tu pun susah sangat kan nak faham. Ya Allah, penat kadang-kadang tuan-tuan benar ni. Penat ni pasal apa? Pasal kita, Tuhan bagi kita jadi atas dunia ni, udara kita duk hirup ni pun Tuhan bagi. Sehat kita ni Tuhan bagi. Boleh bergerak sana sini ni Tuhan bagi. Kebahagiaan rumah tangga Tuhan bagi. Segala-gala Tuhan bagi kat kita. Tuhan suruh ikut apa yang dia mau, kita tak mau ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, linaj'alaha lakum tazkirah, supaya kami jadi akan dia yang dibagi kamu itu pengajaran. Yang ni lepas mukmin dan binasa kafir itu pengajaran yang kita nak kena ambil ingat. Wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, dan memelihara akan dia oleh telinga yang mendengar. Kita bila dengar benda ni, malam ni kita terang masalah hukum hudud, hukum Allah untuk nak bagi kebaikan. Hudud bukan saja nak buat naya orang. Dengar tu tazkirah, ambil ingat dalam diri kita. Ambil ingat dalam diri kita. Supaya dia kata, yakni sayogia maulah ambil dengar dan ambil ingat dan ambil taruh segala perbuatan Tuhan dan rahsianya yang dilaku atas kafir yang tiada ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar ayat ni, ambil ingat, dia kata, ambil ingat. Akibat daripada pilauan Tuhan apa dia? Silap hari bulan atas dunia kena azab. Yang pasti apa dia? Di akhirat kita di neraka. Ambil ingat benda tu. Supaya Fir'aun dan Namrud dan Jalut dan Bukhtansar. Bukhtansar ni siapa dia ni? Bukhtansar. Ada ini semua kita biasa dengar. Fir'aun, Namrud, Jalut. Bukhtansar ni siapa dia ni? Pemerintah Babylon. Pernah dengar Babylon? Pernah dengar taman apa? Yes, taman tergantung Babylon. Taman tergantung Babylon tu siapa yang pi bina, yang pi buat pada zaman siapa? Zaman Bukhtansar. Zaman dia ni. Bukhtansar. Zaman dia yang pi buat taman tergantung Babylon tu. Dia pemerintah Babylon, dia kata. Dan juga Namrud dan juga Samud dan juga kaum Ad dan lainnya. Semua mereka ni dah dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Baru ni saya cerita pasal Muhammad Al-Fatih di mana Allah tahu. Kuliah kita ada satu cerita. Kita cerita pasal Muhammad Al-Fatih di Istanbul tu. Di Jitra pun. Di Jitra. Kita pun duduk. Itu panjang tak apa. Itu kita cerita lain kan tu. Banyak benda nak buat ni kan. Muhammad Al-Fatih ni, kita dah pergi Istanbul dah, pergi ambil gambar sampai naik kelam Masjid Mata dah, pergi buat peace lah, rabat bukit peace, naik kapal peace. Tapi cerita Muhammad Al-Fatih di Istanbul ni, kita pun tak pernah tahu. Kan? Baru ni keluar. Dalam media internet, tu yang kata tak mau cerita tu. Kan? Dalam media international pun dia kata apa? Yang kemudiannya ada pihak kata tak betul. Kita tak tahu betul tak betul. Katanya Erdogan ni, kan, presiden baru. Dulu dia Perdana Menteri, lah jadi presiden Turki. Kan, kursi presiden tu belakang gambar Sam. Gambar siapa? Gambar Atatürk. Kan, kalau di India gambar Gandhi. Kalau tengoklah mana tempat, mana negeri, apa gambar nak buat belakang. Kan, kalau di rumah kita, gambar kita lah. Kan? Kalau gambar Piramli, dia Abdul Wahab, bukan, apa? Mahfiz, kan?
Dia nanti balik kanan, balik kiri. Mahfuz, Mahfiz. Kan? Erdogan, gambar Atatürk belakang. Konon ceritanya. Dia bila konon tu maksudnya tak sahih. Tapi keluar dalam media internasional. Okey. Dalam Harakah Daily pun keluar. Okey. Katanya dia buat turun gambar tu. Dia bubuh gambar Muhammad Al-Fatih. Tuan, boleh buat yang tu hebat tuan-tuan. Kita kata nak hebat apa biasa? Tak biasa tuan-tuan. Tak biasa. Berzaman-zaman orang dulu letak gambar tu, kita naik-naik, kita buang gambar lain. Jangan buat pasal. Katanya dia buat turun, dia bubuh gambar Muhammad Al-Fatih. Tapi kemudiannya ada orang kata berita tak betul ke apa, itu soal lain. Dan Erdogan memang dia hebat setakat ni. Memang dia hebat. Dia sangat Islamik. Dan dia satu orang yang religious. Cerita di masjid itu ni, dia satu hari pergi sembahyang jemaat, dia keluar daripada masjid sembahyang jemaat, keluar tengok ada satu meja duk jual cucuk abang tu macam cucuk peneram kita ni. Tapi besar-besar tu. Ada lah internet tu. Dia keluar, dia terus pergi dekat kawah jual tu, dia kata dia beli satu meja. Dia beli satu meja. Kan? Lepas tu, orang duk keluar masjid, mana susah-susah, dia panggil, dia bagi seorang satu. Balik lagi tengok dalam YouTube. Erdogan. Satu benda obat duit sangat, dia beli satu meja. Dia tak ada obat duit pun. Bagi dia orang kaya, presiden ni apa hal? Tapi masalahnya presiden lain tak peringat nak buat tu. Itu saja. Itu saja. Benda tu jangan nak dulu kata, ada cucuk penerang berapa duit Ustaz, saya boleh beli satu kelang. Jangan cakap macam tu. Cakap apa dia? Presiden lain tak buat. Dia buat. Dia keluar masjid, dia pergi ambil satu meja, berapa dia bayar, tunggu seorang-seorang bagi. Rakyat ni main nak ambil, tuan-tuan main. Satu orang tua tu pegang muka dia, minta izin nak cium dia. Dia buat benda kecil tapi touching. Touching. Minta nak cium dia. Dia tunduk muka dia, cium. Orang tua ni, cium. Orang tua tu pegang muka dia, cukup. Dan Erdogan. Katanya, konon ceritanya, dia buat turun gambar, dia buat gambar Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni, yang tu yang kata tak mau cerita tu, pernah. Kan? Ada lah, masuk dah dalam kita punya Zoom kuliah dah betul. Buka tengok dalam tu. Okey, Zoom kuliah dua dah ni. Boleh buka tengok. Cerita Muhammad Al-Fatih tu. Cerita tu. Kan, siapa dia Muhammad Al-Fatih ni? Dia yang kata tak mau cerita. Daripada hari akil baligh, sembahyang fardu tidak pernah tinggal, sunat rawatib tidak pernah tinggal, tahajud tidak pernah tinggal. Muhammad Al-Fatih ni. Dan paling hebat cerita dia ni apa dia? Itu dah cukup. Tak ada, masih banyak lagi nak baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian ayat tu kata apa? Fa iza nufikha fis sur nafkhatun wahidah, wallahu alam. Kita berhenti tuan-tuan. Dia mai cerita apabila ditiup sangkakala akan sekali tiup. Yang kedua, menghidupkan segala manusia kerana nak menyelesaikan segala hukumnya. Itu dia. Ni dari start ni dia nak mai cerita kata sangkakala ditiup. Apa nak jadi selepas itu? Nah, wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah. والعصر إلا الذي لا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.